premis atau di mana sahaja liquor atau arak itu dijual, dan kita ada juga lesen peniaga borong. Jadi inilah antara perkara yang menyebabkan kenapa antara lain di Selangor baru-baru ini berlaku kekecohan apabila PAS ataupun pihak berkuasa tempatan tidak dapat untuk melaksanakan atau untuk menetapkan kawasan-kawasan yang boleh menjual arak. Ya, orang-orang Islam mahu kawasan-kawasan perumahan tidak dilesenkan atau tak dibenarkan menjual arak. Pada masa yang sama, PBT tidak boleh membuat undang-undang atau peraturan yang melanggar undang-undang induk. Jadi kalau undang-undang induk dalam Akta Excise mengatakan bahawa bir boleh dijual sekiranya tidak melebihi 27 liter, maka tidak ada kuasa pihak PBT untuk pula menghadkan jualan bir itu. Inilah masalah yang dihadapi oleh PBT. Lagi masalah yang terbit daripada penggunaan arak yang berleluasa ini ialah penjualan samsu. Ini saya nak cerita satu anekdot ya. Apabila saya menang di Kota Raja, saya didatangi oleh kumpulan-kumpulan India daripada golongan pertengahan dan golongan rendah yang meminta supaya, dia kata sekarang PAS dah menang di Kota Raja, tolong YB pastikan bahawa arak dan samsu tidak dapat dengan mudah di kedai-kedai runcit, kerana arak dan samsu ini dijual dalam plastik dengan harga yang begitu murah, antara RM2 hingga RM3, menyebabkan golongan-golongan yang ketagihan arak ini ataupun golongan yang tidak boleh menangani hidup mereka dan mereka memerlukan arak, senang membeli arak ni ya. Dan inilah di antara perkara yang menjadi masalah bukan sahaja kepada orang-orang Islam tetapi juga kepada orang bukan Islam. Jadi bermakna di Malaysia ni mana-mana kedai runcit boleh menjual minuman beralkohol kalau dia simpan tidak lebih daripada 27 liter ya, maknanya lebih kurang 70 tin bir di dalam kedainya. Kalau saya salah mungkin menteri boleh membetulkan. Dalam tahun 2001 terdapat 35,000 premis runcit berlesen di seluruh negara. Ini adalah untuk lesen alkohol ya, yang kepekatannya tinggi, spirit, wine dan sebagainya. Bukan lesen untuk menjual bir. Bir tidak perlu lesen, kecuali kalau dijual dalam kuantiti yang banyak seperti di hypermarket, dia menjadi pemborong, jadi dia perlu lesen ya. Dan dikatakan bila kita tanya di luar sana pegawai-pegawai, lembaga pelesenan almost always, hampir selalunya tidak pernah menolak permohonan lesen jualan liquor. Jadi sekarang berapakah jumlah lesen liquor ataupun arak yang dikeluarkan oleh kementerian melalui lembaga-lembaga pelesenan ya, dan berapa sebenarnya yang pernah ditolak permohonannya ya. Dan masalah terdapatnya arak begitu banyak ditambah pula dengan pemasaran agresif oleh syarikat-syarikat pengelang. Di negara kita ada 2 kilang saja, satu di PJ, satu di Shah Alam ya, daripada tahun 60-an dan 70-an. Dan sekarang ni pasaran di Amerika dan Eropah sudah menjadi hampir tepu, dan sekarang syarikat-syarikat arak mengubah sasaran mereka kepada negara-negara Asia, dan negara kita satu hari akan menjadi hub arak ya, hub arak. Sekarang ini kita dikatakan hub pemerdagangan manusia ya, kemudian kita akan disenaraikan sebagai hub arak pula. Saya tak tahu sama ada rakyat Malaysia rela ya sekiranya arak dapat didapati begitu murah, minuman keras di negara-negara jiran kita, satu hari kita juga akan dikondem, akan dikutuk oleh negara-negara jiran kita. Jadi di sini satu syarikat Carlsberg sendiri mengatakan ya bahawa mereka ada 200,000 peminum Guinness yang dipanggil tegar, berat, heavy consumers ya, 200,000 di bawah senarai pelanggan mereka. Dan pada tahun 2001 ni, 2001 sebab saya tidak dapat data yang terkini, Carlsberg berbelanja RM7 juta untuk kempen penjenamaan baru Carlsberg untuk menarik generasi muda. Berapa nilai sebenar perbelanjaan